Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jugalah masih lagi dikurniakan kesempatan untuk kita meneruskan lagi baki umur kita. Dan pada pagi ini menjelang 18 yang berusaha Cik Basri selaku pengurusi surah At-Taqwa yang saya kasihi Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Hashim, Ustaz Hidayat, yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Mustafa, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada sebuah buku yang berjudul Japonism, yang sebelumnya saya telah pun sedikit sebanyak mendapat pendedahan mengenai beberapa terminologi dalam sebutan atau pengucapan orang-orang Jepun, masyarakat Jepun. Tidak kurang juga budaya dan adab mereka yang saya timba ilmu dan pengalaman tersebut daripada yang bahagia Prof kita. Sehinggalah satu hari apabila saya dipinjamkan dengan sebuah buku ini, maka saya cuba mencuri-curi ke lapangan waktu yang ada walaupun seketika untuk membaca kandungan buku ini. Ada satu istilah dalam buku ini yang juga Prof telah maklumkan kepada saya sebelum ini, yang disebut sebagai omiyage. Tuan-tuan tahu tak apa omiyage? Kalau tanya anak muda hari ni, omiyage dia tak tahu. Yang dia tahu Omi, satu aplikasi yang boleh dimuat turun sama ada melalui App Store ataupun Play Store, yang merupakan platform untuk dating, ya. Tuan-tuan jangan download lah, saya tak recommend aplikasi itu, tapi saya sebutlah. Perkataan omiyage itu agak asing bunyinya, tetapi perkataan Omi bagi pengguna smartphone dan warganet sangat popular. Ya, kalau tak percaya boleh cek lah, tapi jangan download lah. Ya. Dan menerusi aplikasi Omi itu juga telah banyak mengundang kemudaratan daripada kebaikan.
Atas pemerhatian itulah kita menginsafi bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan satu petunjuk awal ketika mana belum berlaku pun lagi perubahan revolusi industri, dan penemu ataupun pengkaji atau penyelidik belum menemui lagi wave frekuensi, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pun memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj melebihi kelajuan kenderaan yang telah dicipta sehingga pada hari ini. Dan didahului perjalanan itu dengan peristiwa penyucian dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian pendapat para ulama menyatakan bahawa mengapakah Jibril alaihissalam ditugaskan untuk mengiringi perjalanan Nabi dengan burak itu. Walaupun hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga yang mengetahui. Sebahagian qaul menyatakan bahawa perjalanan Nabi SAW itu ditemani oleh Jibril alaihissalam adalah dengan tujuan mengawal dan memantau kelajuan burak itu. Maknanya, seandainya Nabi SAW hanya bergerak dengan burak saja, tak terkawal. Adanya kawalan. Adanya panduan. Kawasan mana nak kena berhenti. Checkpoint mana yang nak kena transit. Maka ini memberikan gambaran kepada kita sebelum kita melangkah ke Ramadan, yang padanya dijanjikan dengan kurniaan tanpa had. Untuk meyakini janji dan kurniaan itu, kita mesti meyakini peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum daripada turutan bulan Ramadan itu. Maka secanggih mana pun, sehebat mana pun kurniaan sama ada dalam bentuk ilmu dan teknologi dalam kehidupan ini yang dapat dicapai dan ditemui oleh manusia, ia tidak akan membawa nilai melainkan manusia yang mengemudinya itu memiliki kebersihan nurani. Maknanya secanggih mana pun, maknanya high technology mesti seiring dengan high touch. Maka kalau high tech tak sama dengan high touch, maka dia tak sampai kepada keharmonian zaman itu. Sebab tu dalam membicarakan tentang al-mudun, daripada perkataan al-mudun itulah masyhurnya perkataan madani pada hari ini. Ada perkeliling dalam surat rasmi kerajaan, kena ada, apa kita panggil Ustaz? Tagline Ustaz? Kena guna yang semasa. Dan saya nak sebut setakat saya ingat ni lah. Bila sebut madani ni, dia berkaitan dengan township yang Ibnu Khaldun pernah kupas dalam satu bab yang khas. Seandainya ada sesiapa dalam kalangan kita pada pagi ni yang expertisnya pada bidang town planning, sebenarnya nama tertinggi dalam bidang ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah telah mengubah Madinah itu kepada satu landscape madani. Bukan saja masyarakat,
tetapi pembinaan dan susun atur populasi di Madinah itu. Ada kesempatan kita bincang berapa banyak pasar yang Nabi telah atur, berapa presin yang Nabi telah bina ketika itu. Nanti kita tunjukkan, tapi pada pertemuan yang akan datang. Maka saya nak sebutkan di sini pada peringkat awal ni, sebelum kita semua mengecapi nikmat yang sebenarnya tak padan dengan fizikal kita, umat yang terdahulu digambarkan dalam rujukan yang sahih, dari sudut fizikalnya lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat, sehingga mereka dapat mencapai kemajuan hidup sesuai dengan kekuatan mereka itu. Tetapi mereka menggunakan kekuatan itu untuk merosakkan alam sekitar, menindas manusia, dan akhirnya Allah binasakan mereka yang kuat itu juga dengan kekuasaan Allah pada peristiwa-peristiwa yang tertentu. Namun dibandingkan dengan saiz kita umat yang akhir ini, dengan apa yang telah kita temui, ya, maka tak padan dengan saiz fizikal itu, sehingga kita bukan sahaja dapat melepasi dasar lautan, telah keluar juga ke ruang angkasa, yang itu tidak berlaku pada sebelumnya. Dan kelebihan dan keizinan Allah itu sebenarnya membantu kita untuk semakin yakin terhadap peristiwa yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Saya nak tunjuk satu video lah. Apakah akan berlaku ataupun tidak? Kita lihat, ya.
Baik, nanti selebihnya saya akan hantar pada sebagai Prof ataupun Cik Masri lah. Mungkin tak terjadi ni. Kembali kepada apa yang saya nak sebut tadi. Saya nak sebut tentang Umi Yagi kan. Saya dah jauh dah menyimpang ini. Umi Yagi ni maknanya hadiah Prof buah tangan. Cuma berbeza, kita yang hidup dalam lingkungan masyarakat Melayu Nusantara ni, kita juga menerima hadiah, kita juga sering menerima pemberian buah tangan daripada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Dan Nabi SAW sendiri bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian hadiah menghadiahi ataupun memberi hadiah. Nescaya amalan itu mengukuhkan lagi ikatan kasih sayang. Tahabu. Cuma saya nak tanya, misalnya Encik Malik lah, menganjurkan satu majlis sambutan ulang tahun kelahiran, tetamu datang beri hadiah. Bila Encik Malik akan buka hadiah tu? Tunggu tetamu balik, duduk dalam bilik buka ataupun buka masa tu juga? Saya kira pada pandangan umum saya, masyarakat kita tak buat begitu. Tapi apa yang saya timba pengalaman daripada yang bagi Prof, masyarakat di Jepun, apabila kita memberi mereka hadiah, ketika itu mereka akan membuka di hadapan kita. Tanda apresiasi. Penghargaan mereka, terujanya mereka menerima hadiah dan pemberian daripada kita, mereka akan buka hadiah tersebut. Jadi, kata Prof pada saya, kalau nak bagi hadiah pada orang Jepun, jangan beli DIY lah. Dia akan buka depan kita. Bagi yang paling baik. Jadi apa saya nak sebut daripada hadiah itu? Sebenarnya, kita kadang-kala tidak perasan dan tidak sedar bahawa detik-detik yang berlalu dalam kehidupan kita ini, ada padanya itu hadiah-hadiah yang dikurniakan Allah, yang Allah suruh kita buka dan hargai ketika itu. Sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan 2 minggu yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan Syakban ini, dan bulan Syakban ini menjadi saksi bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak menghayati ibadah dan latihan atau persediaan puasa. Dan apabila kita melihat pertanyaan yang diajukan daripada seorang sahabat junior yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ni anak kepada Zaid bin Harithah yang berkahwin dengan isterinya yang bernama Barakah. Bila sebut Barakah semua terpinggir, siapa Barakah ni? Nama yang biasa disebut bukan Barakah, tapi Ummu Aiman. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ini namanya dalam hadis ni. Lingkungan umurnya tidak jauh beza daripada umur cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Dan pernah Nabi SAW memangku Usamah bin Zaid di atas pangku kanan Nabi dan cucu Nabi pada pangku kiri Nabi. Bahkan Nabi pernah mendoakan kedua-duanya atas penzahiran kasih sayang Nabi SAW itu kepada kedua-duanya. Satu hari, oleh kerana hubungan ini terlalu akrab dengan Nabi SAW, maka kira cucu angkat jugalah ya kan. Kalau Zaid bin Harithah tu anak angkat Nabi SAW, maka Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi SAW. Maka dalam hadis ini, yang kita dah bacakan kelebihannya pada 2 minggu yang lalu. Daripada hadis inilah menuntut untuk kita faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerima laporan amalan yang dibawa oleh para malaikat dalam 3 format. Format yang pertama, ni. Format laporan amalan manusia kepada Allah. Yang pertama berlaku secara daily report. Laporan harian. Bila berlaku laporan harian tu? 2 waktu. Iaitu waktu subuh, waktu asar. Dan malaikat yang membawa laporan kepada Allah ini ditanya kepada pembawanya, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika kau meninggalkannya, yakni membawa laporan ini balik kembali kepada aku, dan bagaimana keadaan hamba-Ku ketika kau mengunjunginya. Kaifa taraktum ibadi. Ditanyakan kepada malaikat yang membawa suratan amal itu. Jadi 2 waktu ni sangat kritikal untuk kita tidak melalaikannya atau memisahkannya daripada doa dan ibadah. Waktu asar dan waktu subuh. Sebab itu dalam juzuk yang kedua, satu nama lain yang para mufassir bersepakat, nama lain itu merujuk kepada solat asar, iaitu solat al-wusta. Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah solat-solat kalian dan solat al-wusta. Sepatutnya solat al-wusta itu juga termasuk dalam solat. Tapi diasingkan, menunjukkan keutamaan pada perkataan al-wusta itu. Maka para mufassir menyebutkan bahawa solat al-wusta itu adalah solat asar. Ini 2 waktu ni. Waktu subuh orang kalut nak bangun atau mungkin terlajak. Waktu asar orang kalut nak balik kerja. Sibuk dengan urusan harian. Rupa-rupanya 2 waktu ini, waktu berlakunya laporan amalan itu dibawa kepada Allah dan malaikat ketika itu bertukar shift. Dalam hadis ni, yata'aqabuna fikum, malaikat tu saling bersilih ganti. Yang kedua, laporan amalan manusia itu berlaku pada secara laporan mingguan.
pada format mingguan, weekly report. Dan berlaku laporan mingguan itu pada 2 hari yang utama, iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Barulah kita faham mengapa disunatkan untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Itu sebab saya sebut tadi, ilmu ni dia perlu datang dengan kefahaman dan penghayatan, baru kita akan menghargai berbanding dengan kita nak mempertikaikan saja. Wallahualam, di tempat saya, hari 15 Syakban, malam 15 Syakban tu, masih tak sunyi lagi daripada orang bertanya, adakah fadilat nisfu Syakban? Sebenarnya kita membuang masa membongkarkan kembali persoalan dan perbincangan yang telah dinoktahkan oleh ilmuwan terdahulu. Jadi saya tanya tadi, saya sengaja tunjukkan tentang artificial womb tadi untuk bagi buka minda kita supaya ada benda lain yang fundamental yang lebih besar untuk kita fokus dan kita fikirkan, sedangkan benda itu tak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Apa hukum tumpangan rahim, Cik Basri? Seorang pasangan, satu pasangan, suami isteri, kahwin tak dapat anak, buat IVF, tapi IVF tu tak masuk dalam rahim dia. Tumpang rahim orang. Dan oleh kerana ada komplikasi dari sudut perbincangan itu, nak dibangunkan satu lab yang adanya artificial rahim. Kalau bincang benda ni dalam grup karya, sedap sikit dengar. Daripada bincang bab yang telah dibincangkan oleh ulama terdahulu, akhirnya kita berselisih tentang perkara itu, kita tak buat pun. Rugi. Jadi hari Isnin dan hari Khamis adalah berlakunya laporan mingguan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW, fa'uhibbu ayyu'rada amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka ketika amalanku dibawa kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Dan yang ketiga, format laporan yang dibawa, di mana amalan dibawa kepada Allah adalah pada bulan Syakban, iaitu yang disebut sebagai laporan tahunan. Ya? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Kata Nabi SAW kepada Usamah bin Zaid yang bertanya mengapa Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syakban. Yang pertama Nabi jawab, inilah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Memberi indikasi bahawa kurang daripada orang beriman, orang Islam membuat persediaan untuk berpuasa. Latihan. Yang kedua, bila Nabi menyatakan kelebihan dan keutamaan Syakban itu, Nabi kata wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Iaitu bulan yang mana amal ibadah itu ataupun amal perbuatan manusia itu diangkat, dibawa kepada Tuhan sekalian alam. Menyempurnakan 3 format laporan amalan manusia kepada Allah, maka bulan Syakban yang masih berbaki ini adalah bulan untuk kita mengelakkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebaikan. Apatah lagi mewujudkan apa-apa sentimen dan polemik yang menyebabkan manusia jauh daripada amalan agama. Kita dah baca bahawa 2 golongan yang terkecuali daripada rahmat keampunan pada malam pertengahan Syakban itu, golongan yang kekal syiriknya dan golongan yang masih bermusuhan. Saya fikir secara dasar, saya nak sebut pada pagi ini, walaupun kita mungkin bertanya-tanya, adakah fadilat-fadilat nisfu Syakban? Bukankah ini yang tak dibuat oleh Nabi SAW? Nabi tak baca Yasin, contoh
Sekiranya kita tidak memperhalusi perbincangan para ulama itu, sebenarnya kita bukan mempertikai amalan itu semata-mata, tetapi seolah-olah kita bermusuhan. Kita mengundang permusuhan dengan para ilmuwan yang terdahulu telah membicarakan perkara itu. Tanpa kita sedar. Takut-takut tergolong dalam perkataan musyahin itu. Orang yang bermusuhan pada bulan Syaban. Dan saya sebut pada pagi ini, dengan penuh kerendahan hati, para ulama tidak pernah berbeza dan menolak apa jua amalan kebaikan untuk dilakukan pada bulan Syaban. Nak baca Yasin 30 kali, nak baca Al-Quran satu Quran, nak berzikir daripada malam sampai pagi, tidak diperbahaskan ulama. Yang ulama bincangkan adalah sama ada ibadah itu nak dilakukan secara sendirian atau dilakukan secara berjemaah. Itu saja. Jadi tak timbul baca Yasin, tak baca Yasin, nak zikir, tak zikir, nak baca. Tak timbul perkara itu. Jadi bila diajukan persoalan tu dalam grup WhatsApp di tempat saya hantar teks asal perbincangan tentang nisfu Syakban secara lengkap dengan marajik, dengan reference. Saya tanya kepada individu yang membangkitkan persoalan ni, saya kata, tuan faham tak teks ni? Saya saja bagi tak ada baris. Dia kata, lagi seminggu saya baca. Dia kata. Maknanya, teks perbincangan asal para ulama pun kalau kita tak boleh faham, bermakna kita mengaji daripada YouTube. Kita tak mengaji daripada sumber prima. Sedangkan seolah-olah ketika kita membicarakan perkara itu, kita lebih utama daripada ulama yang membincangkan perkara itu. Hilang adab padanya. Jadi berbaki Syaban ini, saya nak sebutkan satu keutamaan lain yang telah ditemui secara penemuan saintifik, iaitu ketika mana peristiwa ataupun fenomena full moon. Bukan honeymoon full moon. Ini kedudukan yang dapat diperhatikan ketika mana berlakunya bulan penuh, dan dalam Islam disebut sebagai ayyamul bid. Ya. Ni. 13, 14, 15. Lebih-lebih lagi 15 itu jatuhnya nisfu Syakban, 15 hari lepas. Maknanya diberkati 3 hari utama ini sehingga disebut sebagai hari putih. Bulan penuh lah. Dan Rasulullah SAW bersabda secara jelas, tanpa makna yang tersembunyi, tersirat di sebalik sabdaan itu. Kata Nabi SAW dalam mafhum hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai daripada Abu Zar radhiyallahu an, jika engkau ingin berpuasa 3 hari sebulan pada setiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15, dalam kurungan tu tambahan. Yang ini Nabi sebut dalam hadis 13, 14, 15 pada kiraan qamari. Sebab sebagaimana saya tunjuk tadi, yang pertama, berlakunya peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Dan yang kedua, berlakunya peredaran bulan yang mengelilingi bumi. Ini dua masa yang berbeza. Sebab tu kiraan hari dan masanya pun tak sama. Jadi yang kita sebut tentang kiraan Islam ni adalah berdasarkan peredaran bulan yang mengelilingi bumi. Qamari itu. Jadi 13, 14, 15 tu bukan merujuk kepada kalender Gregorian, tetapi merujuk kepada kalender Qamari. Jadi bila sebut 13, 14, 15 ni, kita selalu tak perasan pun. Kalau puasa Isnin Khamis, jadi kita perasan hari Isnin hari Khamis kita tahu. Tapi tak semestinya 15 hari bulan dalam kalender Gregorian tu adalah 15 hari bulan dalam kalender Qamari. Sebab tu kita selalu tak perasan.
kalau kita tak melihat kiraan qamari itu. Jadi bila disebut oleh Nabi SAW, disarankan oleh Rasulullah SAW, sekiranya kamu ingin berpuasa, selain daripada maksud persediaan tadi, berpuasalah pada 3 hari sebulan, iaitu pada 13, 14, 15 bulan qamari. Lihat kita tak biasa dengar hadis ni, dan kita biasa dengar fadilat seperti hadis ini bukan pada 13, 14 dan 15 puasa sunat ini. Hadis ini hadis Imam Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, puasa pada 3 hari tiap bulan merupakan serupa puasa sepanjang tahun. Kita biasa dengar fadilat hadis ni, barang siapa yang berpuasa Ramadan dituruti dengan 6 hari di bulan Syawal, menyamai puasa setahun. Ada hadis lain yang Nabi cerita tentang kelebihan puasa hari putih, puasa putih setiap bulan. Barang siapa yang tidak meninggalkannya, umpama dia berpuasa setahun. Apa faedahnya dan mengapa dalam petunjuk wahyu ini menyatakan sedemikian? Dan dalam hadis yang lain juga, riwayat Imam An-Nasa'i, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, berpuasalah 3 hari setiap bulan sama dengan berpuasa sepanjang tahun, dan hari-hari putih itu adalah tanggal pada 13, 14 dan 15. Dan diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 wasiat yang aku tidak akan meninggalkannya hingga aku mati. Yakni berpuasa 3 hari setiap bulan, yang kedua mengerjakan solat duha, yang ketiga mengerjakan solat witir sebelum tidur. Jadi cuba kita renungkan pada pagi ini, adakah kita telah menyambut saranan Nabi SAW ini untuk sedaya upaya menunaikan puasa sunat pada hari-hari yang utama ini, hari putih. Saya tinggalkan kerja rumah 2 minggu lalu, dah kira belum berapa hari puasa setahun? Di antara puasa Ramadan, puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, dan puasa hari-hari kebesaran dalam Islam. Dah kira dah? Seingat saya tanya pada 2 minggu lepas. Ya? Dan fenomena ni, kita dah melepasi 7.30. Saya nak simpulkan majlis ilmu kita pada pagi ni, walaupun tak dapat dibincangkan secara menyeluruh. Ya? Wallahu alam, saya rasa saya masih perlu lagi menyimak sumber ini, tetapi ini yang saya terima, yang saya temui lah. Walau bagaimanapun saya perlu lagi menyimak untuk memastikan lagi kesahihannya. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahawa ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah dari syurga ke bumi, maka seluruh tubuhnya terjejas. Berdasarkan riwayat ni menggambarkan bahawa kita pun tak dapat nak fikirkan bagaimana laluan Nabi Adam tu turun daripada syurga ke bumi. Tak boleh difikirkan. Sebab ini zaman manusia pertama, dan Isra' Mi'raj pun sahabat boleh murtad. Jadi kalau nak cerita Nabi Adam turun daripada syurga ke bumi dengan laluan apa, tak boleh kita bayangkanlah. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang disebutkan dalam riwayat ini, keadaan tubuh Nabi Adam itu berlaku perubahan pada kulitnya, hasil daripada interaksi kepanasan suhu. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan Nabi Adam untuk berpuasa selama 3 hari, iaitu pada 13, 14, 15 pada kitaran peredaran bulan mengelilingi bumi. Ketika berpuasa pada hari pertama, sepertiga badan Nabi Adam itu menjadi pulih, dan pada hari kedua sepertiga lagi menjadi pulih, dan pada hari yang ketiga sepertiga sisanya menjadi pulih.
Dan walaupun kita masih lagi mencari sumber ini dari sudut perawinya dan penilaian terhadap riwayat ini, tetapi ia tidak berbeza dengan keutamaan yang disebut oleh Rasulullah tentang kepentingan puasa 3 hari dalam sebulan ini. Baik, apa yang saya nak sebutkan di sini, dan insya-Allah kita akan sambung lanjutan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Bila berlakunya ataupun waktunya seseorang itu akan, nelayan itu akan turun ke laut untuk mencandat sotong, ataupun para pemancing turun ke laut untuk candat sotong. Masa bulan terang ke masa bukan bulan penuh? Masa bulan terang, Ustaz, Sebab apa? Ustaz Syim biasa candat sotong Oh, semua candat. Pernah tak kita fikir mengapa candat sotong tu berlaku pada full moon? Dan tajuk ini ia berkaitan dengan banyak perkara bila berlaku 13, 14, 15, ya, pada kedudukan matahari, bulan dan bumi sejajar, berlakunya fenomena alam. Dan pada detik yang sama juga berlaku aktiviti yang aktif pada haiwan-haiwan dan makhluk yang ada di alam ini, berdasarkan kedudukan matahari, bulan dan bumi tadi. Dan ketika ini juga berlakunya pengaktifan makhluk-makhluk yang disebut sebagai parasite dalam tubuh badan kita. Dan ketika ini juga berlakunya perubahan pada hormon yang dihasilkan dalam tubuh badan kita melalui kelenjar-kelenjar yang ada, interaksi kelenjar-kelenjar yang ada, daripada adrenal, daripada pituitary, dan antara hormon yang berlaku perubahan pada 13, 14 dan 15 ini adalah hormon melatonin dan serotonin. Kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang oleh kerana masa begitu menghambat kita pada urusan-urusan yang lain. Jadi saya nak sebutkan pada pagi ini, wahyu itu benar. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu tidak pernah sedikit pun tergelincir pada hawa nafsu, dan perkembangan ilmu yang maju pada hari ini dapat menemui keselarian dan hikmah kebaikan daripada amalan yang disyariatkan itu. Maka Islam bukan untuk membebankan penganutnya, tetapi Islam dan segala isi kandungannya itu untuk memulangkan manfaat kepada penganut dan pengamalnya. InsyaAllah kita fahami pada pagi ini tidak ada agama yang diredai di sisi Allah melainkan Islam, dan Islam itulah agama yang benar, bahkan memberikan kebenaran kepada penganutnya sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan detik-detik yang tertentu dengan kelebihan atau fadilat tadi, itulah sebenarnya dengan makna salah satu istilah dalam buku ini yang disebut sebagai omiyagi, hadiah buah tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila melepasi dan berlalu saja waktu itu, kita tidak mungkin membuka kembali hadiah itu. Maka terimalah dengan tangan yang terbuka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan fadilat dalam waktu yang kita bicarakan pada 2 minggu yang lalu, iaitu hari-hari Allah. Dan kenanglah, ingatlah akan hari-hari Allah itu, iaitu detik-detik yang ada kelebihan dan keutamaan. Seandainya kita melepaskannya dengan kelalaian, maka ia tidak mungkin akan berulang kembali, menunggu putaran masa yang akan datang. Belum tentu kita dipanjangkan umur padanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah ada kesempatan pada pertemuan yang akan datang kita bincang secara terperinci apa parasite yang ada dalam tubuh badan manusia ni yang aktif ketika berlakunya fenomena full moon yang telah dikaji oleh para saintis. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.